Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Dadah sememangnya dikenali sebagai musuh nombor satu negara yang membawa kehancuran kepada masyarakat. Bahkan kempen dan usaha yang dijalankan termasuklah wujudnya pelbagai agensi kerjaan, swasta dan pertubuhan yang bekerja keras menjalankan usaha dan fungsi besar meredakan polemik dadah ini. Slogan lebih baik cegah dan program kesedaran telah diperkasakan di seluruh negara. Tetapi selagi mana setiap individu tiada rasa bertanggungjawab untuk bersama-sama memastikan gejala dadah ini dibenteras, maka selagi itulah dadah akan terus kekal menyelinap dan merebak masuk ke dalam ruang seisi kehidupan masyarakat. Saya amat menyokong penuh usaha Kementerian Dalam Negeri ataupun KDN dalam melaksanakan pembinaan terhadap Akta Penagih Dadah atau Rawatan dan Pemulihan 1983, di mana ianya akan memberi impak dan kuasa kepada Agensi Anti Dadah Kebangsaan atau EADK dalam memperkasakan tanggungjawab mereka terutama dalam kaedah rawatan dan pemulihan. Pada masa ini, seperti yang kita sedia maklum, sekiranya seseorang itu disyaki dimasukkan bahan terlarang ke dalam badan, pihak polis perlu membuka kertas siasatan ataupun IP dan kemudiannya pertuduhan di mahkamah dan ke penjara untuk menjalani hukuman. Impaknya kaedah ini akan menjadi bebanan tugas kepada pihak polis dan lembakan kes mahkamah serta penjara menjadi sesak yang akhirnya ia akan menyebabkan kaedah ini hanya bersifat hukuman kepada penagih dan salah guna dadah. Timbalan yang di-Pertua, tren penggunaan dadah hari ini ada dalam kalangan masyarakat kita amat membimbangkan sekiranya tiada langkah rawatan yang diambil dengan segera. Mengikut statistik anti dadah kebangsaan, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Pusat Pemulihan Dadah persendirian pada tahun 2023 seramai 145,000 orang merupakan penagih dadah. Maka dengan itu perlunya ada pemurnian terhadap rang undang-undang penagih dadah untuk memastikan statistik ini dapat diturunkan. Melalui pindaan rang undang-undang penagih dadah 2024 dalam Seksyen 6 memperuntukkan kesalahan kepada penagih dadah dan Seksyen 6A kepada penyalahgunaan dadah. Bagi mereka yang melakukan kesalahan salah guna dadah, kita melihat mereka sebagai pesakit yang perlu dirawat dan bukannya dihukum. Sebab itu bagi kesalahan salah guna dadah mereka akan menjalani rawatan dan pemulihan dalam komuniti tidak melebihi 2 tahun atau rawatan dalam pemulihan di pusat pemulihan tidak melebihi tempoh 6 bulan. Dengan cara ini kita akan dapat memastikan mereka yang terpengaruh dengan faktor sekeliling dan sikap ingin mencuba dapat dirawat sebelum mereka ketagih dan menjadi pengguna tegar kepada dadah. Datuk Yang di-Pertua, saya juga mengalu-alukan usaha kerajaan untuk memperbanyakkan lagi pusat pemulihan ataupun pospen dengan menggunakan KPLKN sebagai salah satu cara memperkasa usaha EADK untuk mengurangkan lembakan penagih di pospen yang sedia ada. Dengan kaedah ini, fokus rawatan dan pemulihan dapat diberikan secara efektif. Datuk Yang di-Pertua, saya juga ingin membangkitkan berkenaan penggunaan vape mushroom yang menjadi tren dalam kalangan anak muda. Flavor mushroom adalah sejenis vape berperisa mushroom ataupun ganja. Flavor mushroom berasal dari spesies cendawan dalam genus psilocybe yang mengandungi bahan aktif utama psilocybin, iaitu sejenis halusinogen yang sangat kuat. Apa yang merisaukan kita, tren ini bukan sahaja dalam kalangan orang dewasa, tetapi anak yang masih di bangku sekolah juga mudah mendapatkan akses jualan mushroom ini melalui online dan juga pasaran gelap. Menurut jadual pertama Akta Dadah Berbahaya 1952, psilocybin jelas terbukti mempunyai hukuman undang-undang terhadap kesalahan mengedar, memiliki dan menggunakannya.
Pihak berkuasa Polis Diraja Malaysia atau PDRM dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan iaitu EADK sudah banyak kali menjalankan operasi dan penahanan. Maka dengan itu melalui pindaan Akta Penagih Dadah 2024, EADK mempunyai bidang kuasa untuk menangani masalah ini tanpa perlu PDRM membuka kertas siasatan dan menunggu kes mahkamah untuk dijatuhkan hukuman. Mereka ini boleh terus dirawat di bawah bidang kuasa EADK. Timbalan yang Pertua, saya menyokong penuh rang Undang-Undang Akta Penagih Dadah Pindaan 2024 ini. Sekian, terima kasih.